Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak 5 Fokus. Hari ini kita akan belajar warisan negara kita bertajuk agama Islam di Malaysia. Okey, standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 6.2.1 memerihalkan latar belakang agama dan kepercayaan masyarakat di Tanah Melayu. 6.2.2 menyatakan sejarah kedatangan agama Islam dalam Kesultanan Melaka. 6.2.3 menerangkan kedudukan agama Islam dalam pentadbiran negeri-negeri Melayu sehingga kini. Seterusnya, objektif pembelajaran kamu pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran, murid dapat memerihalkan latar belakang agama dan kepercayaan masyarakat di Tanah Melayu. Kemudian yang kedua, menyatakan sejarah kedatangan agama Islam dalam Kesultanan Melayu Melaka. Seterusnya, kriteria kejayaan iaitu apa yang perlu kamu capai pada hari ini ialah kamu berjaya bercerita tentang perbezaan hukum kanun Melaka dengan Undang-Undang Laut Melaka. Okey, agama di Tanah Melayu. Okey, sinopsisnya apa yang kamu nak pelajari untuk unit ini ialah terdapat pelbagai agama dan kepercayaan dalam kalangan masyarakat kita pada hari ini bermula pada zaman Kesultanan Melaka setelah Islam datang melalui pedagang-pedagang dari Arab dan India telah mengubah cara pentadbiran negeri-negeri di Tanah Melayu hinggalah sekarang. Okey, agama Islam berperanan untuk membentuk perpaduan dalam kalangan rakyat setempat. Okey, agama dan kepercayaan yang terdapat di Malaysia. Agama yang terdapat di Malaysia ni ada banyak. Antara yang penting ialah agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, Kristian dan juga animisme. Animisme ni ialah kepercayaan terawal, iaitu pada waktu itu masyarakat percaya kepada roh nenek moyang, makhluk halus dan juga semangat. Seterusnya, agama Buddha. Di agama Buddha ini dibawa ke Tanah Melayu oleh pedagang-pedagang dari China dan agama ini berpegang kepada jalan lapis mulia. Okey, seterusnya agama Hindu. Agama Hindu juga dibawa oleh pedagang dari India ke Tanah Melayu melalui aktiviti perdagangan. Kepercayaan ataupun prinsip agama Hindu ialah mereka percaya kepada kelahiran semula. Okey, seterusnya agama Islam. Agama Islam yang kita masyarakat Melayu terutamanya di Malaysia menganutinya ialah dibawa ke Tanah Melayu melalui aktiviti perdagangan oleh pedagang-pedagang daripada Arab dan juga India dan juga dibawa oleh pendakwah dan ulama yang memang bertujuan untuk menyebarkan agama Islam. Okey, kepercayaan agama Islam ialah kita mesti percaya kepada rukun iman dan juga rukun Islam. Seterusnya agama Kristian. Agama ini dibawa ke Tanah Melayu oleh penjajah Portugis. Penjajah Portugis apabila mereka datang menjajah negara kita pada tahun 1511. Okey, kepercayaan agama Kristian ialah mereka mempercayai Yesus sebagai anak Tuhan. Yesus ini adalah, kalau agama kita ialah Nabi Isa. Mereka percaya Nabi Isa ini adalah anak Tuhan. Okey, apa dia bukti kedatangan agama Islam ke Tanah Melayu? Okey, yang pertama ialah penemuan batu bersurat di Terengganu dan yang kedua penemuan batu bersurat di Negeri Sembilan. Penemuan batu bersurat yang bertarikh 1303 ini ditemukan di Sungai Teresat, Kuala Berang yang membuktikan Islam telah bertapak di Terengganu. Begitu juga batu bersurat yang ditemukan di Pengkalan Kempas Negeri Sembilan pada tahun 1400
67 membuktikan agama Islam telah wujud di negeri sembilan. Okey. Seterusnya, okey, apa yang menyebabkan Islam ada di tanah Melayu? Bagaimana? Apa sebab-sebab ataupun faktor-faktornya? Pada awal abad ke-15, Melaka muncul sebagai pusat perdagangan maritim yang terkenal. Perdagangan laut itu adalah alat hubungan kita pada zaman dahulu. Kita tak ada kapal terbang, jadi kita menggunakan kapal-kapal laut. Jadi pedagang-pedagang datang melalui laut lah. Okey, pelabuhan Melaka menjadi pelabuhan interport dan merupakan destinasi persinggahan pedagang Islam dan pedagang bukan Islam. Kedatangan agama Islam pada zaman Kesultanan Melaka didorong oleh beberapa faktor ataupun sebab. Sebab yang pertama ialah peranan pedagang Islam itu sendiri. Faktor pedagang Islam itu dari negara Arab dan India, mereka datang untuk menyebarkan agama Islam melalui kegiatan dakwah. Terdapat pedagang yang berkahwin. Mereka berkahwin dengan rakyat Melaka dan menyebarkan agama Islam kepada penduduk tempatan, terutamanya dalam kalangan ahli keluarga. Okey, seterusnya faktor yang kedua ialah peranan ulama. Menurut hikayat Raja-Raja Pasai pada zaman dahulu, agama Islam telah disebarkan di Melaka oleh ulama dari Mekah yang bernama Syed Abdul Aziz. Ulama ini telah mengislamkan raja, pembesar dan rakyat Melaka. Seterusnya faktor yang ketiga ialah peranan sultan. Peranan sultan, perkahwinan Sultan Megat Iskandar Shah dengan puteri Raja Pasai. Menyebabkan baginda memeluk agama Islam, dan apabila baginda memeluk agama Islam, rakyat Melaka turut memeluk agama Islam. Okey, gambar di bawah dalam buku teks kamu tu menunjukkan apabila pedagang-pedagang sampai daripada negara mereka dan berehat di pelabuhan Melaka, mereka telah menunaikan solat, solat berjemaah. Jadi pada waktu itu rakyat Melaka menyaksikan perbuatan solat yang dilakukan oleh pedagang-pedagang. Jadi rakyat Melaka tertarik. Jadi mereka cuba untuk mengetahui apakah agama yang dibawa oleh pendakwah-pendakwah ini. Sebab pada waktu dulu kebanyakan orang-orang ni dia tidak ada agama ataupun mereka hanya mempercayai roh-roh nenek moyang mereka. Okey. Seterusnya, okey. Yang inilah topik kita utama ialah apa dia kamu nak menceritakan apa perbezaan hukum kanun Melaka dan undang-undang laut Melaka. Jadi kamu boleh baca di muka surat 21 dan kamu boleh ceritakan kepada cikgu apa itu hukum kanun Melaka dan apa itu undang-undang laut Melaka. Penceritaan kamu boleh kamu ceritakan dalam bentuk tulisan atau juga kamu boleh buat dalam bentuk video. Kamu ceritakan hukum kanun Melaka dan hukum undang-undang laut Melaka yang terdapat di muka surat 21. Okey. Antaranya hukum kanun Melaka ini, undang-undang ini mengandungi 44 fasal yang berkaitan dengan hak, keistimewaan dan tanggungjawab raja serta pembesar. Hukum Islam yang terdapat dalam undang-undang ini berkaitan dengan hukuman terhadap kesalahan jenayah, urusan jual beli dan kekeluargaan. Okey. Jadi kamu ceritalah ke-6 ini. Okey, kamu boleh buat dalam bentuk tulisan dan lengkapkan dalam jadual yang cikgu sediakan di sebelah kanan, ataupun kamu boleh membuat video voice call ataupun
voice note sahaja kepada cikgu. Kalau kamu tak mau tulis, kamu boleh buat voice note kepada cikgu melalui WhatsApp cikgu. Okey, itu saja. Terima kasih. Jumpa lagi di minggu hadapan. Sekian.